Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas berkenaan dengan hujah yang dikeluarkan oleh Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang di sidang parlimen semalam ya, yang mana kita lihat kenyataan itu mendapat hujatan yang begitu teruk ataupun kritikan-kritikan yang hebat daripada netizen di luar sana ya. Jadi saya melihat banyak sisi yang mana Presiden PAS ini melihat kerajaan yang ada hari ini melakukan semua perkara yang dilihat oleh beliau sendiri haram ataupun semua tidak kena. Yang betul hanya Perikatan Nasional. Jadi jom kita lihat dulu video-videonya yang mana sidang parlimen semalam. Jom. Soalan saya bagi. Silakan. Terima kasih Marang. Tadi disebut bahawa perjanjian tu tidak dipegang. Saya ingin tanya, dalam 2 tahun Perikatan Nasional perintah, mengapa perjanjian tu tidak dikemaskini dan kekal juga zalim masa tu kepada rakyat Terengganu? Mengapa tidak ada 5% royalti kepada kerajaan Terengganu masa itu? Terima kasih banyak. Yang Mak Marang, Jelutong, saya ingin tanya. Marang nak jawab dulu kan, nak bagi tak ambil soalan ni? Ya, ambil soalan tu lah senang. Ambil soalan, okey Jelutong, silakan. Terima kasih. Begini, sebenarnya kami banyak nak urus macam-macam. Masa kami mengentah dulu, hingga banyak sangat duduk kacau. Nak jatuhkan kerajaan. Masa mana nak baca perjanjian ni? Kami terpaksalah tahan perjanjian, pertahankan kerajaan, terpaksa berapa kali tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri. Belah kami ni banyak layak di Perdana Menteri. Larut boleh, Paguh boleh, Ara boleh. Belah sana seorang dia nak jadi Perdana Menteri. Belah ni banyak. Kalau nak ada benda dalam belah sini. Yang sana datang sini boleh banyak di Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Itu mudah aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jelutong. Ada Jelutong. Ya. Saya nak tanya Mak Marang, Tok Guru, saya hormati. Kalau itu adalah haram, adakah percubaan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga merupakan satu perkara yang haram? Soalan saya pada Tok Guru yang saya hormati. Oh, dia bagi bola tanggung. Saya tak faham main badminton, bola tanggung. Mengikut proses demokrasi parlimen, kerajaan boleh ditukar. Sama ada melalui undi tak percaya di parlimen ataupun boleh dapat SD, ahli-ahli parlimen, ataupun kerajaan bubar pilihan raya semula. Ini boleh buat. Tak salah. Di mana agung di bawah perlembagaan. Tapi Raja menghasut Raja perlembagaan. Ini dia. Ya. Tok Guru. Ya. Tak hasut. Kalau saya hasut baru boleh sekali lagi. Tak boleh. Sekian, terima kasih. Hujah ini mendapat kritikan hebat ya daripada netizen di luar sana ya berkenaan dengan isu kerajaan yang ada hari ini, yang mana apabila ditanya soalan dijawab oleh Presiden PAS ini, yang mana menyatakan bahawa banyak nak diurus dan macam-macam sewaktu mereka menjadi kerajaan. Saya melihat ya, waktu PAS menjadi kerajaan bersama dalam Perikatan Nasional, yang mana Tan Sri Media Yassin menjadi Perdana Menteri ya, kita tahu apa yang nak diuruskan oleh menteri-menteri mereka. Kita tahu satu kabinet yang begitu besar telah pun terjadi dalam sejarah negara ini apabila Tan Sri Media Yassin menjadi Perdana Menteri. Termasuk Tan Sri Abdul Hadi Awang selaku Presiden PAS dibagi jawatan Duta Khas Bertaraf Menteri, yang ditanya oleh rakyat hari ini apa sebenarnya tugasnya. Sepatutnya Tan Sri Abdul Hadi Awang banyak waktu semasa dia menjadi Duta Khas Bertaraf Menteri, dan kita tahu banyak timbalan-timbalan menteri dilantik. Begitu juga menteri-menteri itu, kementerian itu dipecah-pecahkan dan akhirnya melahirkan menteri, timbalan menteri yang sampai 70 lebih orang. Tetapi mereka tidak menjalankan kerja untuk mereka mengubah ataupun menggubal berkenaan dengan isu loyalti minyak ini tadi. Dan akhirnya mereka salahkan kerajaan yang ada hari ini. Ini adalah sikap Presiden PAS yang sentiasa kita lihat, bukan saja presidennya tetapi pemimpin-pemimpin PAS itu sekali. Kalau kita lihat ya, dia kata banyak sangat kerengga yang mengganggu kerajaan mereka waktu itu. Ini pada saya ya, Tan Sri Abdul Hadi Awang seolah-olah ya, dia meludah ke muka dia sendiri tahu. Apa yang dia kata, banyak sangat kerengga yang hendak mengganggu ataupun kacau untuk menjatuhkan kerajaan. Dialah kerengga itu. Kerajaan Pakatan Harapan itu telah pun jatuh disebabkan oleh
orang seperti Tan Sri Abdul Awang ni yang sentiasa mencari jalan untuk menumbangkan kerajaan itu. Yang mana agenda awal untuk mereka nak buat satu gabungan itu adalah menyatakan bahawa membuat Kongres Maruah Melayu itu, dan akhirnya mereka cuba kumpul ahli-ahli parlimen di kalangan orang Melayu Bumiputra untuk mereka tubuhkan kerajaan. Ini adalah satu yang pada saya pembohongan paling besar dalam sejarah politik, iaitu mereka membelitkan demokrasi itu tujuannya hanya untuk mereka meraih sokongan daripada rakyat, meraih ahli-ahli parlimen agar bersama membentuk satu kerajaan baru yang tidak mendapat sebenarnya mandat daripada rakyat pada awal. Jadi awalnya kerajaan Pakatan Harapan itu adalah mandat yang betul-betul daripada rakyat kerana kita ingin menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional waktu itu. Jadi di mana sisinya Tan Sri Abdul Awang untuk nak menceritakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional itu seolah-olah kerajaan yang menang pada PRU ke-14. Ini adalah satu yang pada saya lihat bahawa asal buka mulut aja dia terus membelit. Asal buka mulut aja terus menipu. Ini adalah satu yang pada saya tidak perlu ada lagi dalam pimpinan, dalam politik negara ini. Dan dia yang menjualkan demokrasi ini untuk dia mencari kepentingan politik sendiri. Dia di sini berkata ya, demokrasi berperlembagaan yang saya dengar dia sebut ini. Undi tak percaya boleh dibuat, SD di parlimen dan juga ataupun bubar parlimen, serta dia kata yang di-Pertuan Agong itu di bawah parlimen. Yang pertama, isu demokrasi berperlembagaan yang melibatkan undi tak percaya ini sudah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah dibuat. Kenapa saya ulas isu ini ya? Kerana kerja geng-geng Tan Sri Abdul Awang, geng-geng Perikatan Nasional ini adalah untuk mencari jalan menjatuhkan kerajaan. Jadi hidup dia dalam politik ini mencuri mandat dan dia tidak tahu bagaimana nak menang dalam pilihan raya. Setiap kali PRU dia cuba untuk menebuk atap saja. Dia dah terbiasa waktu langkah Sheraton itu dan dia merasa nikmat itu dia kecapi dan akhirnya dia buat lagi sekali lagi andaian-andaian, pembohongan-pembohongan supaya dilihat oleh rakyat. Tetapi pada saya sebagai rakyat melihat, ini adalah satu kebangangan yang dia nak tunjukkan kali ini. Okey, dia cerita yang kita teruskan dengan cerita undi tak percaya di parlimen ni. Perkara ini telah pun dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri adalah hasil daripada memang mandat rakyat, memang rakyat telah pun mengundi Pakatan Harapan, kerusi terbesar Pakatan Harapan dalam PRU ke-15 itu 82 kerusi. Tak ada mana-mana komponen parti yang berjaya melepasi 82 kerusi. Perikatan Nasional 74 kerusi. Barisan Nasional 30 kerusi. Parti Sabah Sarawak ada daripada GPS 20 lebih kerusi dan begitu Sabah parti yang ada di Sabah serta barisan-barisan parti kecil yang lain yang menyumbang. Jadi yang paling besar adalah Pakatan Harapan. Jadi itu mandatnya bahawa rakyat yang mengundi kepada 82 ahli parlimen daripada Pakatan Harapan itu mewakili suara rakyat. Jadi rakyat tidak mengundi lebih kepada Perikatan Nasional, hanya kepada 84 kerusi parlimen, yang mana satu parlimen pun telah didapati disalahgunakan kerana melibatkan rasuah wang, politik wang, dan dibubarkan. Kuala Terengganu, itu sudah jelas. Dan tinggal 73. Jadi, ini telah pun kita lihat. Dan di sini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selepas mendapat mandat, apabila sokongan daripada Barisan Nasional, GPS Sarawak, dan akhirnya kita mendapat 2/3 majoriti, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai parti terbesar layak untuk menjadi Perdana Menteri. Ini adalah cara demokrasi yang memang kita jalani sepanjang politik negara kita ini 60 lebih tahun. Itu part yang dia nak cerita tentang demokrasi. Dan akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi buat di parlimen, iaitu undi percaya, undi tidak percaya. Dan akhirnya menang 2/3 majoriti lagi. Itu yang kita boleh lihat. Okey, dia pergi cerita tentang isu SD ini. Pada saya, isu SD ini tidak ada masalah. Demokrasi kita hari ini memang terbuka.
Tetapi ada satu ruang lagi apabila ahli-ahli parlimen itu sendiri sewaktu mereka jadi kerajaan. Nih, Hadi Awang sendiri ada dalam kerajaan waktu itu dan mereka bersama-sama menggubal akta, membuat rang undang-undang baru. Akhirnya kita lihat satu rang undang-undang baru melibatkan RUU Anti Lompat Party. Anti Lompat Party ini telah pun rakyat semua tahu melibatkan bahawa sesiapa dalam komponen gabungan parti mereka melompat, akhirnya mungkin boleh mereka keluar daripada parti dan akhirnya boleh berlakunya PRK di kawasan mereka ataupun mereka akan dibuang daripada parti dan sebagainya lah. Ada mereka punya perjanjian di antara parti mereka sendiri. Jadi isu SD ini harus bergantung kepada ketua parti. Kalau Presiden PAS merasakan bahawa mereka hari ini boleh menggunakan SD, bagaimana kalau ahli-ahli parlimen yang ada dalam Perikatan Nasional itu keluar SD dan menyokong kerajaan yang ada hari ini? Apakah mereka terima? Dalam kerajaan mereka dulu, mereka juga tak terima. Malah mereka membeli dengan kata-kata yang ada. Okey, di sini ya, dia kata bubar. Berapa banyak kali kita nak bubar? Ingat, duit nak buat pilihan raya ni duit bapak Presiden PAS ni punya. Inilah masalah Presiden PAS ni yang saya agak geram dengan dia. Dia tidak memikirkan masalah ekonomi negara. Dia tidak memikirkan bahawa duit untuk buat pilihan raya itu adalah duit rakyat. Dan dia tidak memikirkan bahawa perkara-perkara yang dia ulas ataupun perkara yang dia sentuh itu menyusahkan rakyat. Dia tidak fikir di situ. Yang dia fikir adalah dia nak menjadi kerajaan. Dia nak mendapat jawatan duta khas bertaraf menteri. Dia nak dapat jawatan-jawatan percuma. Ini saja yang dia ingat. Dia tidak melihat pada kepentingan rakyat keseluruhan. Dan hujah dia di parlimen kalau kita dengar, semua berkenaan dengan kepentingan untuk dia sendiri nak senang. Itu yang kita lihat. Agung di bawah perlembagaan itu saya tidak nak ulas lah. Tetapi kita tahu bahawa kuasa mutlak akhirnya kepada yang di-Pertuan Agong untuk perkenankan apa-apa yang termaktub dalam undang-undang di negara ini, termasuk apa segala pun. Jadi itu dia. Yang terakhir, hari ini saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Biro Undang-Undang Amanah ya, Dr. Zulkarnain Luqman ya, yang mana melibatkan kenyataan Presiden PAS ini. Di sini sudah kita lihat bahawa Presiden PAS ini suka menipu, pembohong. Kenyataan Abdul Hadi Awang berhubung dengan DNA tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Di sini dia kata kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung dengan konsep dilepaskan tanpa dibebaskan DNAA ya, bercanggah dengan Islam adalah tidak tepat. Kerana menurut pengurusi Biro Undang-Undang Amanah ya, Dr. Zulkarnain Luqman ya, DNA terkandung dalam Seksyen 103 Enactment Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001. Malah katanya enactment itu digubal pada tahun 2001 ketika Abdul Hadi Awang menjadi Menteri Besar Terengganu. Nampak tak? Dia punya pembelit dia. Lepas tu dia kata tak boleh lah ini, tak boleh lah. Jadi itulah dia. Jadi seksyen ini dikatakan hampir sama dengan Seksyen 254 Kanun Keseksaan yang digunakan oleh pendakwa sivil. Dan saya lihat enactment itu adalah Seksyen 103 Enactment Tata Cara Jenayah ya, Syariah Terengganu. Jadi apa yang Tan Sri Abdul Hadi Awang ni cakap adalah untuk kepentingan dia. So di situ rakyat boleh nilai sendiri. Jadi itu ulasan saya berkenaan dengan kenyataan ataupun hujah Presiden PAS di sidang parlimen. So saya harap rakyat di luar sana memahami bahawa politik PAS ini hanya sebatas untuk kepentingan pribadi. Itulah hujah presidennya yang standardnya, yang mana dia kata, nah yang terakhir ni, yang dia kata di sebelah pihak Perikatan Nasional ramai calon Perdana Menteri. Di sebelah pihak kerajaan yang ada hari ini satu calon tunggal Perdana Menteri. Ya, baguslah. Ini bermaksud yang ada dalam kerajaan hari ini memberi mandat kepercayaan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni yang layak. Sementara dia masih sihat, segar, boleh berjalan dengan baik, tak payah pakai tongkat macam Hadi Awang. Maka kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga diterima oleh dunia
dalam beliau mentadbir negara, maka kenapa kita nak mencari calon-calon yang lain? Dia nak cerita Saidan Kasim boleh jadi Perdana Menteri. Siapa rakyat Malaysia yang nak bagi Saidan Kasim jadi Perdana Menteri? Mungkin kalau melalui cara pengundian, cara kita berpolitik hari ini, cara kita memilih hari ini, bolehlah. Saidan Kasim, Tan Sri, siapa lagi? Hamzah Zainuddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan yang lain-lain tu. Jadi mereka berebut nanti nak jadi Perdana Menteri. Itu harapan dia, mimpi dia dalam dia berpolitik, yang mana kerjanya setiap hari meroyan untuk nak jadi kerajaan. Kawasan sendiri pun tak terjaga. Dia pun cakap jambatan kampung dia lah tak siap lah, apalah, pelabuhan lah dan sebagainya, kena ni dengan pasir lah. Pimpinan negeri dia yang pimpin PAS, yang dia sebagai ahli parlimen, ada adunnya. Jadi kalau berlaku apa-apa yang tak betul tu, kamu orang semualah bertanggungjawab. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Thank you.